Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, namanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat kita teruskan himpunan kita untuk sama-sama kita dengar ibrah ataupun pengajaran daripada kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lepas kita dah tengok berkenaan dengan salah seorang daripada sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Bagaimana perjalanan Salman Al-Farisi dalam mencari Tuhan dan bagaimana apa yang dilalui dalam perjalanan tersebut. Jumpa dengan guru, beberapa orang guru yang pertama, guru yang jahat, sampailah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berpindah kepada sahabat yang seterusnya, itulah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ni anak kepada salah seorang daripada pembesar Quraisy yang kita kenal. Kita selalu dengar nama dia, itulah Abu Jahal. Abu Jahal diceritakan berkenaan dengan Ikrimah ni, kalaulah tak disebabkan ayah dia, kemungkinan Ikrimah ni dah awal lagi memeluk Islam. Sama dengan teman-teman dia ketika mana kecil dia, ketika mana muda dia, orang-orang Quraisy antara sahabatnya yang lebih kurang umur dengannya antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, antaranya Mus'ab bin Umair, yang mana mereka ini antara orang yang memeluk Islam. Ikrimah umur dia sebaya dengan sahabat-sahabat yang ni, tapi disebabkan oleh bapaknya yang kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan dia terlewat untuk memeluk agama Islam, dan dia menjadi orang yang antara yang betul-betul lawan dengan Rasulullah. Disebabkan apa? Ikut apa yang ayah dia buat, iaitu ayah dia pembesar Quraisy yang terkenal dengan Abu Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal, apa yang bapak dia buat, apa yang ayah dia buat, semua dia ikut. Bahkan dia antara yang dia benci sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampailah ketika mana dia Mekah, apa yang ayah dia buat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan akhirnya Rasulullah berpindah ke Madinatul Munawwarah. Maka ketika itu berlaku pula yang kita tahu dengan peperangan yang pertama, iaitulah peperangan Badar. Peperangan Badar, ketika keluar peperangan Badar, Abu Jahal mengetuai peperangan tersebut dan bersumpah dia keluar untuk peperangan Badar ni tak mau balik ke Mekah, melainkan depa nak Muhammad telah mati, ataupun boleh buat ataupun boleh menghancurkan Muhammad. Tapi bila mana keluar itu, antara yang ketua kepada kumpulan Quraisy adalah Abu Jahal, maka orang kanannya disebut, orang kanan dia, apa disebut, kaki kanan dia, orang kanan dia lah yang paling kuat dengan dia, anak dia ni yang kita cerita kisah dia, itulah Ikrimah bin Abi Jahal. Maka ketika mana dalam peperangan yang kita dah sebut juga, dalam peperangan Badar, yang janji nak bunuh Muhammad, bersumpah nak bunuh Muhammad, tengok-tengok Abu Jahal waktu tu dibunuh oleh tentera Islam. Kita cerita waktu kisah berkenaan dengan Abdullah bin Mas'ud. Cerita bagaimana Abdullah bin Mas'ud, sebelum daripada Abdullah bin Mas'ud ada dua orang budak yang dah cuba nak bunuh Abu Jahal, dan antara yang menjaga Abu Jahal ketika itu adalah Ikrimah, yang dia berjaya bunuh seorang daripada budak yang nak bunuh Abu Jahal tersebut. Maka bila balik daripada peperangan Badar, antara rasa kecewanya Ikrimah ni adalah satu kekalahan tentera Quraisy, kekalahan orang-orang Quraisy. Yang keduanya yang dikecewa lagi, jasad Abu Jahal tak boleh bawa balik ke Mekah. Jasad Abu Jahal dah kena tinggal dah, sebab takut diserang oleh tentera Islam, maka kena tinggal jasad Abu Jahal. Maka itu antara benda yang dia paling rasa tak seronok sekali, paling rasa galat sekali. Maka bila balik tu, dia dah berazam nak balas dendam balik. Bahkan bukan saja Abu Jahal, bukan saja Ikrimah, semua tentera Quraisy ketika itu berazam, kalau lepas daripada ni, mereka nak repeat balik, nak balas dendam balik apa yang berlaku
dalam peperangan Badar. Maka keluarlah mereka. Waktu balik tu mereka punyalah kompang. Kata kompang, bagilah yang ni, bagi orang-orang Quraisy ni rasa marah dekat orang Islam. Yang mana keluarga mereka kena bunuh, yang mana keluarga cedera, yang mana sebelum ni cedera. Mereka duk ulang-ulang supaya mereka ingat benda tu, supaya marah dekat tentera Islam, sampai mereka boleh bagi semangat kepada tentera Quraisy ni untuk kembali balik lawan dengan tentera Islam di Madinatul Munawwarah. Maka berlakulah peperangan yang kedua. Peperangan yang kedua itulah peperangan Uhud. Bila dalam peperangan Uhud, Ikrimah bin Abi Jahal antara yang menggentoi tentera Quraisy, maka ketika itu pilah Ikrimah dengan Khalid Al-Walid dan sebagainya pi dalam peperangan Uhud. Mereka berjaya bunuh sebilangan daripada tentera Islam. Berjaya bunuh berapa orang, hampir 70. Tapi balik daripada peperangan Uhud tu, dia kata tak puas hati lagi. Kita berjaya dah bunuh sebahagian daripada mereka, tapi tak ramai lagi, baru 70. Ramai lagi yang ada, dan Nabi Muhammad tak mati lagi, tak puas hati lagi. Tapi dan mereka duk masa ketika itu dalam peperangan Uhud juga, antara yang bawa keluarga-keluarga, mereka bawa keluarga mereka. Ikrimah bawa isteri dia, bawa isteri kepada Abu Jahal pergi nak bagi semangat dalam peperangan. Sebab peperangan ketika itu, mereka ni selalu bawa orang-orang yang boleh bagi semangat. Antaranya dalam peperangan waktu tu ada orang yang akan baca syair. Baca syair dan menaikkan semangat orang-orang yang berperang. Bawa isteri, bawa keluarga-keluarga, supaya apa? Bila tengok mereka ni duk bagi semangat, mereka semangat lagi nak perang. Tapi tak berjaya. Bolehlah sikit bunuh orang Islam, tapi tak puas hati lagi. Maka duk berjanji lagi, Ikrimah berjanji, kata nak pergi lagi sekali lagi untuk balas dendam lagi kepada tentera-tentera Islam di Madinatul Munawwarah. Sampailah berlaku peperangan seterusnya, iaitulah peperangan Khandaq, ataupun disebut dengan peperangan Ahzab. Orang Quraisy bergabung dengan Yahudi Bani Quraidah, bergabung pula dengan orang yang lain yang disebut dengan Ahzab. Waktu ketika itu duk tunggu Islam, duk bertahan saja. Yang buat Khandaq Salman Al-Farisi, yang cadang buat Khandaq, yang kita cerita pertemuan yang lepas. Kemudian orang-orang Islam duk tunggu tahan. Ikrimah kata tak boleh jadi, kita takkan nak tunggu ini. Lalu Ikrimah ambil pendekatan untuk serang orang Islam. Ketika serang tu, waktu itulah tentera Islam serang balas balik, dihujani orang-orang Ahzab. Para Ahzab itu dengan panahan daripada orang Islam, akhirnya lari balik. Orang kafir, orang Quraisy balik, Yahudi pun balik. Maka ketika itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Kita tidak lagi akan diperangi selepas ni, bahkan kitalah yang akan memerangi. Maka betul lepas daripada tu tak ada orang yang berani serang Islam, melainkan Islam yang keluar pergi untuk serang orang-orang yang lain. Sampailah ketika mana dah kuat tentera Islam, sampai Rasulullah SAW merancang pembukaan kota Mekah. Maka Rasulullah susun dah bagaimana kita akan masuk ke kota Mekah ni dengan tanpa ada pertumpahan darah. Rasulullah pecahkan tentera Islam, orang-orang Islam yang bersama dengan Rasulullah, bilangan yang ramai 10,000. Rasulullah pecahkan kepada beberapa kumpulan, diketuai oleh beberapa sahabat. Antaranya Rasulullah sendiri masuk mengetuai satu kumpulan. Antaranya yang mengetuai juga adalah Zubair bin Awam, yang mengetuai juga adalah Khalid Al-Walid. Beberapa orang lagi yang mengetuai orang Islam yang masuk ke kota Madinah, kota Mekah, masuk melalui pintu-pintu yang berbeza. Maka ketika masuk tu, Rasulullah kata kepada tentera Islam, jangan kamu serang selagi mereka tak serang kita. Masuk secara aman, lagi mereka tak serang, lagi mereka tak lawan, jangan lawan. Maka masuklah, Rasulullah masuk melalui pintu Hujun. Kalau kita pergi dekat Masjidil Haram tu, yang orang duk panggil Masjid Kucing tu, laluan Rasulullah masuk ke Masjidil Haram, ke kota Mekah. Lepas tu ada laluan Misfalah, ada laluan, antara salah satu laluan tu diketuai oleh Khalid Al-Walid, bertembung dengan satu kumpulan yang diketuai oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Yang lain semua masuk, tak ada pertumpahan darah. Semuanya masuk, tak ada melawan. Orang Quraisy terus masuk tentera Islam, dia pun menyerah. Dia mahu menyerah kalah. Tapi yang berlaku sikit pergaduhan
ada bergaduh antara ada serang menyerang ni adalah bila mana tentera yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid bertemu dengan Ikrimah. Nah, perongahnya Ikrimah ni, perongahnya lawan juga, walaupun tahu dah dikepung dah, tapi lawan juga. Maka ketika itulah Rasulullah kata, kalaulah mereka tak buat apa, jangan buat apa kat mereka, bagilah mereka nak aman, bagi mereka aman. Tapi ada beberapa orang ni, Rasulullah kata, kalau kamu jumpa mereka, apa keadaan pun, kalau kamu jumpa mereka apa keadaan pun, duk bergantung di pintu, di kelambu Kaabah pun, bunuh mereka. Antara Rasulullah sebut beberapa orang nama, yang termasuk dalam nama tu siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Maka Ikrimah dengar berita ni, dia kata tunggu pergi. Dia pun cabut. Ya, bila berlaku pergaduhan dengan kumpulan Khalid Al-Walid, lepas pergaduhan tu dia pun lari terus. Lari terus, tak tunggu dah. Dia takut apa? Takut kalau orang Islam, tentera Islam jumpa dia ni, tak ada. Kata apa dah? Akan bunuh aja. Sebab nama dia antara yang akan dibunuh. Jumpa dalam keadaan macam mana pun, Rasulullah suruh bunuh. Maka Ikrimah bin Abi Jahal lari. Lari dikatakan lari ke tempat tepi, di kawasan tepi laut. Disebut kawasan itu di sebelah Yaman. Maka Ikrimah lari. Bila lari, dah kota Mekah dah dibuka. Orang-orang yang duduk dalam kota Mekah kebanyakan memeluk agama Islam. Antara yang memeluk agama Islam tu apa? Sabda adalah isteri kepada Ikrimah, iaitu Ummu Hakim. Ummu Hakim antara yang memeluk agama Islam. Dia mai dengan Hindun. Ya, dia mai dengan Hindun. Dia mai waktu tu dengan beberapa orang perempuan lain, mai berjumpa dengan Rasulullah. Mula-mula Hindun cakap dulu, minta selamat dia sebagainya. Lepas tu baru dia bagi tahu, saya adalah Hindun. Rasulullah kata tak apa, selamat. Lepas tu mai pula Ummu Hakim. Ummu Hakim kata pula, dia pula nak meluk agama Islam, nak selamat dan sebagainya. Tu dia perkenalkan diri dia. Akhirnya dia bagi tahu bahawa dia adalah isteri kepada Ikrimah. Ikrimah dah lari dah. Ummu Hakim isteri kepada Ikrimah ni, dia bagi tahu dekat Rasulullah, kalau boleh Rasulullah bagilah keamanan kepada Ikrimah. Bagilah keamanan kepada Ikrimah. Dia dah masuk Islam, Ummu Hakim masuk Islam. Kata kalau boleh bagi keamanan kepada Ikrimah. Dia nak ajak Ikrimah supaya peluk agama Islam. Maka ketika itu Rasulullah pun kata kepada Ummu Hakim, dia kata, ya aku boleh bagi keamanan kepada dia. Panggil dia balik ke Mekah. Maka keluarlah Ummu Hakim untuk cari Ikrimah. Dalam perjalanan yang jauh, nak pergi berjumpa dengan Ikrimah yang duduk di tepi pantai di belah kawasan Yaman. Maka ketika itu dalam perjalanan, waktu dia nak pergi tu dah berjumpa dah dengan seorang Romawi yang kacau dah. Seorang Romawi yang kacau Ummu Hakim ni. Dia kata, dia kacau bini Ikrimah ni, Ummu Hakim ni, sampai bila dia kacau, bini dia kata, tak apa, lepas ni kalau jumpa Ikrimah, dia kata, aku nak abangkan Ikrimah. Lepas tu dia pun pergi cari Ikrimah. Rupanya Ikrimah duduk di tepi laut dah, duduk deal dengan seorang yang ada perahu, ada sampan. Duduk suruh kawan tu bawa dia seberang laut. Dia kata suruh kawan tu duduk deal, suruh kawan tu bawa dia seberang laut. Dia kata aku boleh bawa, tapi kamu kena ikhlaskan dulu. Dia kata nak ikhlas macam mana? Ikrimah nak tanya orang yang bawa sampan ni nak ikhlas macam mana? Dia katalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrimah kata, aku nak lari daripada yang tu. Kenapa nak mai dulu kena sebut yang tu pula, aku nak lari daripada yang tu. Kemudian Ikrimah kata, bila dah berlaku dialog tu, berlaku tawar menawar tu, sampai pula Ummu Hakim waktu tu. Dia dah sampai Ummu Hakim kata apa? Al-aman, al-aman. Dia kata, selamat dah kamu Ikrimah, selamat dah. Aku dah berjumpa dengan orang yang paling baik dah. Muhammad ni orang yang paling baik dah. Aku jumpa dah. Dan dia berjanji nak bagi keamanan kepada kamu. Dalam sebahagian riwayat mengatakan Rasulullah bagi dia punya kopiah dia, ataupun ada kata bagi serban dia dekat Ummu Hakim, bawa pergi dekat Ikrimah. Maka bila Ikrimah tanya Ummu Hakim, kamu cakap apa dengan Muhammad? Ya, aku cakap dengan Muhammad. Apa bukti? Apa janji dia kata dia akan bagi keamanan kepada aku? Ni dia bagi kat kamu. Dia bagi kat kamu ni kopiah aku ataupun serban ni. Maka ketika itu Ikrimah pun percaya. Bila Ikrimah percaya, dia nak balik ke Mekah. Bila nak balik ke Mekah, dalam perjalanan balik, Ummu Hakim cerita ni, tadi ada orang Romawi hak kacau dia.
dalam perjalanan balik pergi cari Romawi, bunuh dulu Romawi tu. Ni Kahak bunuh dulu. Lepas tu baliklah sampai ke kota Mekah. Bila balik sampai ke kota Mekah, Rasulullah tengok Ikrimah dah nak sampai kepada dia, duduk dengan para sahabat yang lain. Rasulullah dah pesan dekat para sahabat, kata satgi Ikrimah akan mai dekat kita, maka kamu jangan jangan kata dekat ayah dia. Walaupun ayah dia Abu Jahal ni banyak buat salah dekat kita, banyak memerangi kita dan sebagainya, jangan kamu kata apa dekat ayah dia. Sebab apa? Bila kamu kata dekat ayah dia, dia akan menyakitkan Ikrimah. Dia akan menyakitkan Ikrimah. Fala tasubbu abahu fa inna sabbal maiti yu'zil hayy wa la yablughul mayt. Dia kata, Rasulullah kata, jangan kamu maki ayah dia. Sebab apa? Bila kamu maki orang yang mati, dia akan menyakitkan orang yang hidup, tak sampai pun kepada orang yang mati. Maka para sahabat pun tak kata apa ketika itu, sampailah Ikrimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sebut ketika itu, sambut dia dengan sambutan yang elok. Rasulullah sebut marhaban birraqibil muhajir. Rasulullah kata apa? Selamat datang kepada penunggang yang akan berhijrah. Kepada penunggang yang akan berhijrah. Rasulullah dah tarik dia dah. Cara Rasulullah jumpa dia tu, Rasulullah dah bagi marhaban yang cukup baik dah. Maka Ikrimah pun ketika itu turun, ya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cakap dengan Rasulullah, bila tanya pula kepada Rasulullah, kepada siapa kamu nak ajak kami wahai Rasulullah? Rasulullah kata apa? Wahai Muhammad. Rasulullah kata apa? Ad'uka ila an tashhada an la ilaha illallah. Aku nak ajak kamu untuk mengucap, untuk bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa anni abdullah wa rasuluh, dan aku adalah Rasulullah, Rasul dan pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ikrimah pun dia kata, apa yang kamu ajak ni Muhammad memang benar, memang benar. Cuma kamu sebelum ni aku tak boleh ikut lagi apa yang kamu ajak. Maka ketika itu, lepas daripada tu, Ikrimah pun dia letak tangan dia, suar tangan dia dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dikata dekat Rasulullah, ya Rasulullah, alimni khaira syai'in aqulu. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sebaik-baik perkataan untuk aku sebut. Maka Rasulullah sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikrimah pun kata macam mana yang Rasulullah ajar. Kemudian dia kata apa? Kemudian bila mana dah peluk agama Islam Ikrimah ni, Ikrimah berjanji dengan Rasulullah. Dia berjanji pada dekat Rasulullah, dia kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sebelum daripada tu, bila mana dah mengucap 2 kalimah syahadah, Rasulullah tanya dulu dekat Ikrimah, apa yang kamu nak minta kepada aku? Apa yang kamu nak minta ni? Ikrimah kata, aku tak minta apa, melainkan semua dosa-dosa aku yang sebelum ni diampunkan. Dosa-dosa kesalahan yang aku buat sebelum ni diampunkan. Maka Rasulullah kata, semua itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ikrimah lepas daripada itu, dia berjanji dekat Rasulullah, wahai Rasulullah, sebelum ni apa yang aku infakkan daripada hartaku untuk lawan kamu, lepas daripada ni berkali ganda daripada aku infakkan untuk lawan kamu, aku akan infakkan untuk tolong kamu. Bagaimana sebelum ni aku berjihad untuk lawan kamu, lepas daripada ni juga aku akan gandakan usahaku untuk memberi pertolongan kepada kamu. Maka itu yang disebut oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Maka masuk ketaatan Ikrimah bin Abi Jahal ni, dia jadi antara sahabat yang baik sebagainya. Dia ceritakan antara kebaikan dia ni, bila dia peluk agama Islam tu, antara benda yang dia selalu buat adalah mencium Al-Quran. Ambil Quran, cium. Sebab apa? Sebut Quran, dia kata, ini adalah kitab Tuhanku, ini adalah kitab Allah, ini adalah kalamullah. Dia sebut. Bahkan Imam mazhab antara Imam Ahmad bin Hanbal, kata silap, dia ambil hadis, dia ambil berkenaan dengan perbuatan Ikrimah ni, menyebut berkenaan dengan boleh kita mencium mushaf Al-Quran, terutama selepas daripada kita membaca Al-Quran. Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian dalam setiap peperangan selepas daripada peluk agama Islam tu, semua dia masuk.
apa saja peperangan lepas daripada itu dia masuk. Dia masuk bersama dengan para sahabat yang lain sampailah pada peperangan Yarmuk. Sampailah pada peperangan Yarmuk yang diketuai ketika itu oleh Khalid Al-Walid. Bila masuk dalam peperangan Yarmuk, Khalid Al-Walid tengok Ikrimah ni dia semangat sangat. Dia masuk pergi sampai patah pedang dia lawan dengan orang Quraisy. Sampai Khalid Al-Walid panggil Ikrimah. Ikrimah, jangan buat macam tu, dia kata. Buat macam ni, lebih kurang bahasa dia kata, ni cari mati semua. Dia kata tak apa. Mati pun tak apa lah. Aku nak tebus balik apa yang aku buat dekat Rasulullah dulu. Apa yang aku buat dekat Rasulullah dulu, aku nak tebus balik. Mati pun matilah, dia kata. Kemudian dia ajak beberapa orang lagi. Jom, siapa yang nak bersama dengan aku, kita nak memerangi orang Quraisy sampai kita berjaya ataupun sampai kita mati syahid. Maka naiklah ketika itu antaranya sebab Dirar yang berbai'ah dengan dia, antaranya para sahabat-sahabat yang lain lagi. Sampailah bila mana dekat penghujung hayat dia, Khalid Al-Walid jumpa Ikrimah ni dalam keadaan dah agak teruk, ditikam dengan kesan tikaman, panahan dan sebagainya. Tengok dia dah teruk. Antara yang teruk juga dalam peperangan tersebut Al-Haris bin Hisham. Al-Haris bin Hisham ni pak nakan dia, dua beradik dengan Abu Jahal. Antara yang teruk juga Ayyash bin Rabi'ah. 3 orang ni teruk. Mula-mula Al-Haris, orang tanya dia nak apa ni? Dah teruk dah, tak boleh buat apa dah. Orang tanya bagi segelas ayak, nak minum ayak. Bila dia pegang orang bagi kat dia ayak, dia tengok Ikrimah lagi teruk. Bawa lah, kata bagi kat Ikrimah dulu ayak lah. Bagi kat Ikrimah. Orang pun bawa pergi dekat Ikrimah. Ikrimah kata tengok Ayyash lagi teruk, bagi kat Ayyash. Orang bawa ayak tu nak bagi kat Ayyash. Tengok Ayyash dah syahid dulu dah, mati. Sebelum sampai ayak tu, patah balik nak bagi kat Al-Haris. Haris pun meninggal dunia, syahid juga. Nak bagi pula dekat Ikrimah pun meninggal dunia, syahid dalam peperangan Yarmuk. Ini kisah bagaimana Ikrimah yang awalnya lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh, akhirnya habiskan masa dia untuk Islam, mempertahankan agama Allah, mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam peperangan Mu'tah sebagai seorang syahid. Sebagai seorang syahid yang mendapat janji syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebut di akhirnya walaupun tiga orang ni tak dan minum ayak ketika akhir hayat mereka, tapi mereka akan dapat minum di ayak daripada telaga Rasulullah yang tidak akan menyebabkan mereka dahaga selama-lamanya selepas daripada itu. Mudah-mudahan pengkisahan yang kita dengar hari ini berkenaan dengan orang yang teruk, orang yang lawan Rasulullah sungguh-sungguh. Kita kalau nak ikut dosa kita taklah sampai teruk dia. Tak lah kita lawan macam dia lawan orang-orang yang bawa agama Islam. Maka ada tak peluang kita untuk kita jadi orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, diampunkan oleh Allah? Cukup ada peluang. Dia pun usia dia waktu dia bertaubat dah tua dah. Kita masih lagi muda, kita masih lagi ada kita kata kudrat yang kuat dan sebagainya. Maka kalaulah kita bertaubatlah ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kita antara salah seorang yang ditunggu kedatangan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan dalam hati kita rasa sentiasa untuk berjuang, untuk mengambil ibrah daripada kisah para sahabat yang telah kita dengar. Sekadar itu dulu untuk pertemuan malam ini. Kita bertemu pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah.